Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan pengacara majlis, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu singgah semayang sini. Alhamdulillah, hari ini dapat bersama kuliah maghrib kita. Dan lebih istimewa lagi, demo udah bakar sate di luar. Alhamdulillah, inilah pertama kali saya ceramah tuan-tuan. Lepas habis ceramah, orang jamu sate. Tak pernah dibuat orang. Ini hebat benar masjid tuan-tuan ni, subhanallah. Okey. Jadi pastikan semayang isyak dulu, baru makan sate kata. Nanti ada yang tapau buat balik kan. Baik. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus pada ayat yang ke-57. Ayat ni selalu saya baca kalau sakit dada. Ayat ni kalau kita sakit jantung, elok sangat bacanya. Makan ubat sakit jantung, makan ubat cair darah, bacalah ayat ni. Kalau rasa-rasa dada tu pedih je. Kadang pedih tu bukan sebab jantung, sebab angin GERD. Penyakit GERD. Angin GERD, dia tikam ulu hati tu. Udah kita ke hospital. Kenapa makcik? Jantung. Sabar dulu. Okey. Ada orang pondok saya ni sekolah pondok di Manjui. Di Manjui ada sekolah pondok, nama dia Al-Barakah. Sekolah orang tua-tua. Pukul 3 pagi, dia telefon warden. Makcik ni kena stroke, bawa lah ke hospital. Saya menung, mana ada orang stroke boleh telefon. Jarang menung orang stroke boleh telefon, boleh bercakap. Makcik bukan stroke, makcik. Oi, makcik angin. Oh iya ke? Kalau stroke udah lembek makcik, oh telefon apa udah tak boleh. Dia belasah telefon 2-3 kali, boleh lagi stroke kejadian apa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah Ta'ala bukan kata ayat ni hanya untuk orang Islam saja. Kalau kita ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Tapi Allah Ta'ala guna ayat ni, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maknanya ayat Al-Quran ni bukan untuk kita orang Islam saja. Apa yang Allah turun ni untuk semua. Islam tak Islam. Jangan kata pula Al-Quran ni untuk kita aja. Kata untuk dema, dema tak terikat. Apa tak terikat dema? Makhluk Allah juga. Kalau babi tu orang Islam tak boleh makan, kalau ngikutkan orang kafir pun tak boleh makan. Mudaratnya tu. Arak tu orang Islam tak boleh minum, kalau ikutkan orang kafir tak boleh minum. Mudaratnya tu. Tapi paksa kita ni, paksa dema tak Islam. Tak adalah kita nak paksa dema. Kalau ikutkan peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran ini untuk semua. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Qad ja'atkum, sebelah atas sikit. Ni. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kamu mau'izah. Mau'izah ni peringatan, nasihat, pengajaran. Kita pakai sebagai mau'izah. Nasihat pun boleh, pengajaran pun boleh, didikan pun boleh. Mau'izatun min rabbikum, telah datang peringatan, pelajaran daripada Tuhan kamu semua.
Tuhan kamu semua, maknanya Tuhan kepada semua manusia ni. Allah ya Tuhan. Jangan tuan-tuan kata pula Tuhan ni banyak. Tuhan dema, Tuhan dema, Tuhan dema. Tapi Tuhan kita Allah. Atau yang mana yang betulnya? Yang betulnya Allah lah. Atau yang dema? Dema lah itu dia. Mana mahu tuan-tuan? Tuhan ni untuk semua kita Allah. Islam ke, tak Islam ke, Tuhannya satu. Allah sahaja. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan perkataan mau'izatun min rabbikum. Datangnya pengajaran daripada Tuhan kamu semua. Dan kata Allah lagi, wa shifa'un lima fis sudur. Yang menjadi ubat kepada penyakit apa yang ada di dalam dada kamu. Shifa'un, ubat. Lima fis sudur, apa yang ada dalam dada kamu. Wa huda wa rahmah lil mu'minin. Dia adalah petunjuk, dia ada rahmat bagi orang yang beriman. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, inilah dia ilmu yang Allah Ta'ala sebut. Apa benda yang Allah Ta'ala bagi tu? Tu dia ni. Saya mudah masuk warga emas lah. Bila dah warga emas, kalau mengajar pun kena banyak. Itu. Yang mana faham, tak faham sudah. Ustaz Lameh, Ustaz Lameh macam itulah. Ya. Tak? Bila lah dia nak mengajar dia tu, sampai ke sudah mengajarnya. Habis-habis 8.45 moh lah makan sate udah lah kata dia. Baik, Allah Ta'ala kata telah datang kepada kamu mau'izah. Telah datang kepada kamu suatu peringatan daripada Allah, Tuhan kamu, ubat kepada hati kamu, dada kamu, petunjuk kepada kamu dan rahmat kepada kamu. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan rahmat kepada siapa yang beriman pada benda-benda yang Allah Ta'ala bagi. Apa dia? Mau'izatun. Kemudian wa shifa'un wa huda wa rahmah. 4 benda ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Siapa-siapa yang ambil benda ini, Masya Allah. Allah bagi tak benda ni? Ada. Sama ada benda itu dibaca ataupun dipelajari, atau benda itu datangnya daripada sesusuk tubuh manusia. Di mana Ustaz? Macam mana nak dapat Ustaz? Jawapannya pada ayat 58. Tadi ayat yang saya baca, ayat 57, surah Yunus. Jawapan kepada apa yang 4 perkara tadi dapat dalam surah Yunus juga selepas ayatnya, ayat 58. Itu dapat jawapan dia. Apa kata Allah? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat 58. Maka kata Allah, kalau kamu nak dapat benda itu, dia tersimpan di dalam 2 perkara. Tersimpan dalam 2. Apa dia? Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat engkau, maka dengan kelebihan daripada Allah dan daripada rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Apa yang kamu dapat tadi hendaklah kamu raikan, hendaklah kamu suka, hendaklah kamu bangga, hendaklah kamu seronok. Itu yang tajuk kita malam ni, raikan ilmu. Falyafrahu. Nak sampai cerita falyafrahu, raikan ilmu tu, jenuh cerita lu. Sate lah, semaya asar sini lah. Hai tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala kata dia dah bagi peringatan pada kita, nama dia mau'izah, nasihat, pengajaran. Kemudian Allah Ta'ala kata, aku bagi ubat pada kamu, wa shifa'un lima fis sudur. Kemudian aku bagi pada kamu yang ketiganya ialah, Allah Ta'ala kata apa?
petunjuk, wa huda. Yang keempatnya kata Allah, aku bagi pada kamu wa rahmah. 4 benda. 4 benda ini kata Allah pada ayat 58 terkumpul dalam 2 perkara. Apa dia Ustaz? Yang pertama kata Allah, bifadlillah. Ianya adalah kelebihan daripada Allah. Apa dia kelebihan daripada Allah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kelebihan daripada Allah itu ialah ilmu pengetahuan. Mau'izah itu ilmu pengetahuan. Syifa itu ilmu pengetahuan. Huda itu ilmu pengetahuan. Warahmah itu ilmu pengetahuan. Kata dia, bifadlillah itu terkumpul dalamnya ialah ilmu. Maka Allah Ta'ala menaikkan darjat kita manusia ni dengan ilmu. Allah menjadikan kita hari ini istimewa dengan ilmu. Maka hendaklah kamu meraihkan ilmu kamu. Hari ini tuan-tuan tengok ni. Oi, banyak benda TV hari ini tuan-tuan. Oi. Jom tengok di tengkok saya ni. Ini udah bulu beruang ke apa benda tuan-tuan ni. Oh. Sekarang ceramah kita ni boleh dinengok seluruh dunia kat Lihau. Ceramahnya di Gunung Mesah ni. Tapi orang di Korea boleh nengok, orang Afrika boleh nengok. Ilmu yang kita ada ni sekarang dah disalurkan secara langsung sekarang ni seluruh dunia. Sebab tu ramai tak datang. Sebab awak nengok di rumah, kata dia. Buat apa lagi awak datang masjid? Udah boleh nengok langsung di rumah, kata dia. Sambil masak boleh nengok, sambil duduk atas jadah boleh nengok. Ayah tak ke masjid, malah ni Ustaz Razak datang. Buat apa ke masjid? Sini lagi clear, kata dia. Tapi dia berkata ada sate Melanda je. Ya ke? Oh dah tuan-tuan. Oh datang dia tuan-tuan, subhanallah. Ilmu ni terlalu luas. Saya asal lalu je tuan-tuan dekat Gopin ni. Nak lalu lepas lebuh raya betul tu. Asal lalu je durian. Asal durian je lalu. Saya tengok pokok dia mana, buah di mana. Sepanjang tahun adanya buah dia mana. Dia ni simpanan peti ais ke apa tuan. Lalu keluar-keluar tadi ada lagi. Ada musim saya tengok tuan-tuan. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi pada kita macam-macam ilmu. Cuba tuan-tuan tengok pokok tu. Kita duduk kawasan Gopin, kawasan ini, pokok banyak tuan-tuan. Cuba naik atas sikit lagi. Ambil helikopter, tengok pokok lagi. Berapa banyaknya pokok. Cuba naik jauh lagi. Ni angkasa pula. Tengok pokok, Masya Allah banyaknya. Kemudian tengok pula sungai. Tengok pula laut. Allah kata kalau pokok-pokok tadi jadi batang-batang pen, air laut itu jadi dakwat. Tulis kalimah-kalimah Allah, tulis ilmu-ilmu Allah. Tak habis-habis lagi ilmu Tuhan. Benda ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Bayangkan pokok jadi pen, air laut jadi dakwat. Sampai kering laut, belum habis lagi ilmu Tuhan. Atau di mana yang kita kata kita ni pandai? Mana kita mengaku awak sudah habis belajar? Mana? Juga apa? Kamu tak datang ke masjid kuliah maghrib. Ish, apa belajar? Itu mulanya pun. Buat suruh dalam je. Apa belajarnya itu je pun. Baik aku tengok Gusti. Baik aku tengok bola. Tengok-tengok kalah 6-3 pada muka. Yang mana faham, tak faham tak. Menyesal pula tengok 6-3. Mula-mula 4-0. Nasib baik ada 3 je dapatnya. Hai tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ilmu Allah ni luas. Cuba tengok kamera ni.
Yang ini guna handphone, yang itu guna kamera, yang itu guna smartphone, yang ini guna macam-macam. Adakah kita nak kata abang kita yang guna kamera tu itu yang paling betul? Yang guna smartphone ni tak apa nak betul. Tak boleh tuan-tuan. Adik kita ni yang pegang handphone dia pun betul je ke? Orang lain semua tongkat dia, tangan baik. Tak boleh kita nak kata dia salah. Dia pun betul je ke? Yang guna kamera tu pun betul, yang guna handphone ni pun betul, yang guna smartphone ni pun betul, yang guna tiang kaki ni pun betul. Kak leha kita tu langsung tak ada tangan, tak ada kaki. Letak atas lantai tu nampak tu. Nyandar kat beg merah, letak situ tuan. Itu pun betul juga. Masing-masing betul. Itulah ilmu. Kalau kita faham meraihkan ilmu, kita tak ada condemn orang. Sebab hari ini zaman orang mengondem orang. Dia tak betul. Dia tu salah. Dia tu tak salah. Dia tu bid'ah. Dia tu tak betul. Atau yang betul siapa? Aku lah. Lengkap. Mana boleh macam itu? Ilmu ni kalau aku je betul, orang lain semua tak betul, sempit benar ilmu Tuhan. Kalau macam itulah yang kamu faham, sempit benarlah ajaran Islam. Sedangkan ajaran Islam, ilmu Allah ni kata Allah sangat luas. Bifadlillah. Ini tengok baju saya ni. Oh, mak saya tak suka baju ni. Dia tak suka baju saya ni, dia tak suka seluar saya ni. Sebab susah streka. Streka kedut. Streka kedut. Saya kata dekat dia, tak payah streka. Ada pergi ceramah, tak ada streka. Iyalah, masalah. Nanti dia kata, mama malas pula. Kalau gitu streka lah. Tapi masalahnya, streka cepat kedut. Tak payah streka. Dia kata malas pula. Kalau gitu tak payah streka. Kan dia kata malas pula. Kalau gitu streka lah. Senang kedut benar kata dia. Kalau gitu tak payah streka. Bila nak selesai masalah ni tuan-tuan ni? Nama dia ilmu. Kenapa ustaz pakai baju ni? Sebab dia tak ada baju. Saya daripada Kuala Lumpur, daripada Putrajaya, daripada Kuala Lumpur, daripada Kelantan, lah balik ke Gopin. Belum sampai rumah tuan-tuan, baju dah 6 lay bawa, 6 dah habis dah. Tinggal yang ini lagi lepas sesak tuan-tuan. Nak pakai baju semalam, takut busuk. Nak pakai baju malam tadi di Kelantan, nanti orang tengok dalam Facebook, ini baju semalam. Oh, dah lebur tuan. Orang sekarang jangan kira dengan ngata saja tuan. Itu dia saya pakai baju ni. Baju ni kain cotton. Satu. Ada tuan-tuan yang diperbuat baju daripada daun. Ada sekarang baju yang dibuat daripada kulit nenas. Daun nenas, kulit nenas tu boleh buat baju. Dan ada sekarang hari ni baju tak payah streka. Tak payah streka mak ngahoi. Kibah je, jalan. Yang mana malah, silakan. Itulah ilmu Allah Ta'ala bagi pada kita. Ada baju dibuat daripada kain bulu. Ada baju yang dibuat daripada kulit binatang. Ada baju yang dibuat daripada kapas. Ada baju yang dibuat daripada plastik. Gila ke ustaz ni baju plastik? Baju hujan. Gila apa kamu? Gila. Dengan sebab baju hujan, kamu tak ada je kena air hujan. Hari ni ada orang pakai baju angkasawan. Bila? Kerja di hospital. Takut COVID. Lompat ni. Macam angkasawan baju dia sekarang. Kebijaksanaan Allah Ta'ala bagi pada kita, nama dia bifadlillah, ilmu. Semua betul. Yang penting engkau menutup aurat. Simple tuan-tuan ilmu. Ilmu masak nasi. Ada orang masak nasi dalam buluh. Di mana Ustaz? Sungkai. Beribu orang datang makan. Makan nasi dalam buluh. Masaknya nasi dalam buluh, makan. Ada orang yang masak nasi dalam periuk.
Basuh beras, letak atas api. Menggelegak oleh api lah, tutup. Ada yang masak nasi dalam periuk karan. Orang Gopi panggil rice cooker. Kita periuk karan. Ada yang masak nasi, tuan-tuan, dia lemparnya dalam bekas mana tak tahu. Bekas kayu lemparnya jadi nasi dah. Yang masak dalam buluh pun betul, yang masak dalam kayu pun betul, yang masak dalam periuk dapur gas pun betul, yang guna dapur kayu pun betul, yang guna dapur karen pun betul, yang guna rice cooker pun betul, janji kau nasi. Yang guna rice cooker tak boleh kata, apa masak nasi dalam apa nama buluh ni? Masalah apa? Bodoh. Apa masak nasi dalam buluh? Masaklah rice cooker. Yalah aku suka aku lah. Bodoh. Bodoh kejadah apanya. Dengan sebab nasi dia masak dalam buluh, beribu orang datang makan. Engkau masak nasi dalam rice cooker, berapa orang datang kedai engkau? Oi, marilah makan. Seorang tak singgah. Jadi tuan-tuan, ilmu ni semuanya betul. Selagi mana tidak mengatakan haram. Selagi mana Nabi tak kata haram, selagi mana Allah Ta'ala tak kata haram, halalah ilmu tadi. Bila kita faham luasnya ilmu Tuhan, kita tak boleh kata aku saja yang betul. Saya sakit jantung. Ni, dalam jantung saya ni ada 3 spring. 3 spring. Dulu saya pergi ke Australia, ada ceramah di Australia. Punya lama kena soal siasat dengan immigration sebab berbunyi. Asal masuk bunyi, asal keluar masuk balik bunyi. Dia kata dia ni ada nyimpan ni tuan. Oi. Saya kata tak, saya ni ada spring. Dia tanya mana surat doktor, mana aku tahu surat doktor apa bendanya. Lah tuan-tuan, dia suruh saya masuk dalam satu mesin tu pusing saya. Saya duduk tegak, mesin duduk pusing. Hoi, aku terbang ni kan. Orang lain lepas, saya sangkut. Habis pusing, dia pun keluar. Dia tunjuk kat saya. Dekat jantung saya ni ada warna merah. Apa benda merah tu? Bodoh tu buat salah ni. Saya kata saya ni sakit jantung. This is a stand. I have 3 stents in my jantung. Senang cakap. Okay. Australia ni kalau dia mau panggil ceramah, malas saya pergi. Banyak soal. Isi borang lah. Bawa makan, isi borang. Dia suruh dia mana bawa makan, isi borang. Pergi beratur sana. Udah, anjing ni pula duduk. Ya Allah. Itu Australia. Dia bawa anjing seekor tu, dia keliling. Saya doa tu. Wa ja'alna min baini aidi. Buatnya dia jilat kaki aku, samak pula lah haram jadah peti anjing ni. Marah benar tu kan. Tapi fikir-fikir, yang kamu kata pergi negeri dia buat apa? Dah kamu masuk dalam negeri dia, setiap beg kamu dia datang hidu. Anjing tu datang hidu, setiap datang dia cek kita. Kalau kamu tak mau anjing hidu beg kamu, hidu seluruh kasut kamu, jangan datang Australia. Kamu datang ke sana, peraturan dia kena hidu. Marah buat apa? Tak payahlah marah anjing tu. Anjing ni. Marah buat apa? Datang Gopin, tak ada siapa nak hidup. Yang Goping tak bagi. Australia pergi tu pelik tu. Saya ceramah di Australia 4 kali tuan. 4 kali. Masjid ni baru sekali. Maknanya jauh masjid ni daripada Australia tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Batuk kuat tu anjing ni. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila isi borang semua kena declare pula bawa makan. Dia tanya pula, what's this? This is serunding. Sorry. Serunding. Fish, you goreng, you potong. Itu serunding. Oh, fish. Okay. What's this? Ini biskut Mary. Senang saya cakap tuan-tuan. Banyak benar soal. Itu peraturan dia. Kena hormat. Okay, thank you sir. Have a nice day. Bila masa pula aku nak mati pula dah. Bahasa dia, have a nice day.
Kita have a nice day, dia die. Belasah kau. Tuan-tuan yang saya hormati. Pada itu pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Anjing yang kita kata jahat, bodoh, najis, mughalazah pun ada manfaat. Dadah boleh dia ajar dia. Bawa senjata pun boleh dia kesan. Dia boleh cari orang hilang. Anjing ada manfaat lagi. Walaupun dia mughalazah. Kita fikir. Apa manfaat kita untuk agama? Kalau anjing mual bagi manfaat pada tuan dia. Tuan kita ni Allah. Kita ni hak milik Allah. Apa yang kita bagi manfaat? Balas pada Allah. Fikir. Semayang tidak. Puasa pun pukul 12 sudah Allah melakukan suntuk. Awal benar nampak anak bulannya pun. Maghribnya pukul 12 apa yang anda tanya. Allah melakukan suntuk pukul 12 tengah hari. Abang dah buka puasa bang. Allah, Tuhan pun faham. Abang dapat separuh sudah lah kata dia. Dia ingat tu Tuhan pak saudara dia kata tuan. Allah Ta'ala ni dia bagi ilmu pada kita. Macam-macam bentuk ilmu. Hormat. Saya tengok bila saya semayang. Di masjid tu duduk kat tiang. Dia bila nak bang. Tengok Tok Bilal naik di atas. Rupanya demo bang tak guna mikrofon. Sebab tak boleh guna mikrofon. Jadi naik atas beranda apa nama bumbung atap masjid. Di bang Pakistan tu bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh. Saya tengok gini lah. Berapa orang lah ya dengar di bang tuan ni. Kesian dia mah. Kita ni yang bang boleh terkeluar tekak guna mikrofon, speaker boleh dengar. Berapa ramai pula yang datang tuan. Cuba kita fikir tuan ni. Semalam saya duduk di Kelantan. Duduk kat sebuah hotel. Dia punya azan tu tuan-tuan, subhanallah. Macam dia bang sebelah kita dalam bilik tu. So kuat-kuatnya kuat. Allahu Akbar. Tak bangun saja tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu. Macam mana nak sampaikan syiar Allah. Sekarang kita ada kebolehan, kita ada kelebihan itu. Gunakan untuk tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Dengan ilmu yang kita ada ni tuan-tuan, bantu agama Allah. Maka orang sakit jantung, dibubuhnya stand. Ada yang tak boleh bubuh stand. Sebab dah lemah sangat dah jantung dia. Atau apa doktor nak buat? Bubuh bateri. Bateri, nama dia pacemaker. Di sini. Bateri apa ustaz? Energizer. Lebih tahan lama kata dia. Kalau everyday 2 hari dah berjalan kata dia. Atau kalau yang itu pun lama tahan 5 tahun. Masya Allah. Ada yang jantung berlubang, ditutup balik jantung dia. Ada yang lemah jantung, dia ambil urat ketin masuk sini supaya darah jadi luas. Ada lagi ilmu tuan-tuan, ilmu Tuhan Allah bagi kat doktor. Dia tukar jantung. Ada satu orang derma jantung, kalau dia mati ambil jantung dia dan bagi pada orang yang sakit jantung. Dia mau buat operation, buang jantung orang yang sakit, ambil jantung orang yang mati tadi, bubuh. Berjalan pula tuan-tuan. Atau abang kita tu jantung orang mati, berjalan nampak tuan-tuan. Mana faham, tak faham tuan-tuan ni. Dia guna jantung orang mati. Masya Allah. Hebatnya ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Nama dia apa? Bifadlillah. Kelebihan ilmu yang Allah bagi pada kita. Dulu saya cakap dia orang nak buat kajian, nak gantikan jantung orang yang sakit dengan jantung beruk. Jantung monyet. Tuan-tuan bayangkan. Kalau kita sakit jantung, guna jantung beruk. Agak-agak macam mana? 6 bulan lepas operate, kita ziarah dia. Mana Pak Mat Najah? Tu. Atas pokok dia.
Apa dia buat atas pokok tu? Ya Allah Pak Mat, oi. Sejak dia guna jantung beruk, itulah jadi dia. Udah macam beruk, gua nampak dia. Tuan-tuan bayangkan, tahun lepas orang guna jantung babi. Dia tukar dengan jantung babi. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Apa yang teruk benar laki kamu tu macam babi, gua nampak. Ada ilmu Allah yang tak boleh melampaui. Jangan tuan-tuan kata benda ini melampaui ilmu Allah. Kita takkan guna jantung babi sebab benda tu najis. Kalau ada orang kata kita mampu menukar jantung babi kepada jantung manusia, tuan-tuan jangan percaya. Nabi Isa pun didatangkan untuk bunuh Nabi, tiba-tiba kita kata babi tu boleh guna pada jantung orang. Anak benar nipu tuan-tuan. Sebab itu ilmu Allah ni cukup hebat. Tapi hari ni ada manusia yang mengatakan bahawa kami boleh buat benda ni. Silakan buat. Di China dia mau nak buat matahari palsu. Oh bayang tuan-tuan. 24 jam matahari siang. Bila malam tak apa, kita nyalakan matahari kita. Nyala ke? Bakar kamu ni. Sebab itu ilmu Allah maha tinggi. Tiba-tiba kamu nak mencabar. Nak guna stand boleh, nak guna jantung orang boleh, nak masukkan darah orang boleh, nak ganti buah pinggang orang boleh, silakan. Tetapi daripada segi penggunaan jantung dan sebagainya, daripada benda yang Allah Ta'ala haramkan, benda tu kena kaji balik tuan-tuan. Jangan kita hari ni apa yang kita percaya semua, jangan. Kaji dulu. Buah pinggang boleh tukar. Darah pun boleh tukar. Sebab kita ni sama. Tuan-tuan dengan saya ni sama je. Darah ke, buah pinggang ke boleh tukar. Sebab tu saya jumpa dengan satu pondan. Dia ni nak buang anunya. Nak buang terus, nak jadi perempuan. Saya kata tak payahlah abang oi. Kalau buang nyesek. Seronoknya kejap, seksanya seumur hidup. Fikirlah panjang-panjang. Tak apa Ustaz, teknologi kita sekarang dah boleh adjust orang laki-laki jadi perempuan. Tak boleh. Itu bukan ilmu, itu benda yang memudaratkan. Ma nansakh bin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sesuatu yang Allah tak boleh, yang Allah tak bagi kita buat, Allah tak bagi kita buat, adalah sebab tu. Tapi manusia suka lawan. Dia kata Ustaz, sekarang dah ada teknologi, boleh tukar jadi lelaki, tukar jadi perempuan. Buat. Mula-mula seronok lah. Lepas tu nak kencing sakit, jalan sakit, dah menangis. Kalau tahu sakit macam ni, tak ada tukar pun tak habis. Badan muka kamu. Itu yang telefon saya tu. Macam mana nak buat Ustaz? Mana saya tahu doktor punya nak simpan dah benda tu. Kalau ada simpan dalam peti air, tak apa. Ustaz boleh tak kita jumpa Ustaz? Tak payah, saya bukannya kuat iman, tak payah jumpa. Daripada abang lah nak buat macam mana. Makanlah buat nahan sakit seumur hidup. Buah pinggang abang, ada orang ganti. Mata ni, Kasim Selamat boleh tukar dengan Dr. Ismadi. Tak? Tapi kalau Hanum tu dibuang, siapa nak derma? Habis benar. Jumpa tu Imam derma kat saya, Imam jawab aku pun nak pakai. Oh, kamu. Jadi tuan-tuan, kena ingat. Ada ilmu yang harus, ada ilmu yang Allah tak bagi. Salah satu ilmu yang Allah tak bagi ialah yang tadilah yang bawa mudarat. Termasuklah sihir. Jangan kita kata pula sihir ni kelebihan Allah bagi pada saya Ustaz. Mana kelebihan pula? Sihir ialah satu benda yang dipelajari. Yang tak boleh kita amalkan syirik pada Allah. Saya semalam di satu kedai, dia kata Ustaz, macam-macam orang buat pada kedai saya Ustaz. Orang tak nampak kedai saya. Saya kata tak nampak, lampu tak cukup terang. Apa tak terangnya Ustaz? Lampu lagi banyak pada orang ni. Terang-derang tapi orang tak nampak. Sihir nama dia.
Saya pernah jumpa dengan qori nak masuk musabaqah. Bila masuk suara tak keluar. Ada tuan. Tuan-tuan pernah tengok pengantin akad nikah 100 kali. Taknya dapat-dapat. Lalah naik qadi buang kopiah. Biar aku ialah nikah aku duduk tepi. Buat tenang naik qadi. Tak boleh tuan-tuan. Itu nama dia sihir. Adakah itu kelebihan yang Allah bagi? Ada kata ni ilmu Tuhan. Ya, itu sihir. Allah larang. Dan dia tak diiktiraf pun sebagai ilmu. Maka ilmu yang dimaksudkan dalam ayat yang kita baca ni ialah terlalu luas ilmu Allah. Jadi, tolonglah hormat. Contoh, ilmu dalam fiqh, ilmu dalam tasawuf, ilmu dalam tauhid. Luas ilmu ni. Contoh apa? Semayang subuh. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afain, wa tawallana fi man tawallai. Ni apa ni? Kunut. Kenapa baca? Bacalah kunut. Dia kenapa baca? Baca doa. Kami ikut mazhab Syafi'i. Kami bacalah kunut. Mazhab Syafi'i kata sunat baca kunut bila sembahyang subuh. Atau Nabi ada buat ke? Nabi ada buat? Nabi buat tapi taklah setiap hari. Nabi buat bila ada hajat. Nabi buat bila ada musibah. Nabi baca kunut. Atau kamu sekarang ni baca setiap hari buat apa? Ada musibah ke? Zaman Nabi dulu tak ada konsert. Zaman sekarang konsert depan masjid. Konsert depan masjid bukan musibah. Cakap apa? Zaman Nabi dulu ada orang hafal Quran. Zaman sekarang ada orang hafal Quran, dia buka tudung, dia buka baju, dia kata saya orang Islam, dulu saya hafal Quran. Dia buka je tudung kat leher weh. Udah seket. Itu bukan musibah. Zaman Nabi dulu kalau lelaki sampai mati lelaki. Zaman sekarang lelaki waktu budak, remaja lelaki, mai tua perempuan. Bila masa pula kamu ni perempuan? Kan kamu satu classmate dengan aku, kamu jantan ke? Itulah balak zaman sekarang. Balak zaman sekarang boleh jadi murtad. Pakai tudung labuh, bila mati datang van, tuntut mayat dia. Kenapa ambil anak saya? Anak makcik bukan agama Islam makcik. Atas apa kejadah tak Islamnya dia? Cuba tengok tengkok dia. Rupa-rupanya udah huruf T. Tengkok dia pakai rantai huruf T. Menung opah tu tengok. Cucu aku. Bye-bye. Bukan bala tu sekarang. Ni anak-anak sekarang. Pergi sekolah orang colek. Bukan bala. Jaga-jaga adik-adik. Orang colek depan sekolah. Bukan bala lagi. Opah umur 85. Kena rogol. Bukan bala. Balik sembahyang maghrib. Dirogol orang. Masuk hospital Ipoh makcik tu. 85 apa? Apa jangan kata tak ada siapa nak opah dah. Tak ada siapa. Kambing mau rogol apa? Apa tahu tak sekarang kambing rogol? Menung kambing depan tangga. Kenapa kambing? Rogol orang. La ilaha illallah. Itu bukan bala. Bayangkan tuan-tuan, budak-budak dicolek. Dicuri jantung dia. Diambil buah pinggang dia. Tuan-tuan tak dengar yang di Laos, di Vietnam. Orang-orang kita yang dipaksa jadi pelacur. Asalnya di offer jawatan tawaran pekerjaan peragawati. Model lah bahasa kita model. Lepas ke sana paksa jadi pelacur. Bukan seorang, ramai. Itu bukan bala. No, dia mudah keluarkan amaran, banjir lah. Kepala ayah lah. Bukan bala lagi. Nak tunggu balak tu sampai baru kau nak baca Allah mahdina fiman hadait. Apa ni tuan-tuan?
Yang baca doa kunut Imam Syafi'i. Yang tak baca doa kunut Imam Hambali. Imam Syafi'i tok guru, Imam Hambali anak murid. Tok guru baca kunut, anak murid tak baca kunut. Sampai mati Imam Hambali tak pernah kata Imam Syafi'i sesat. Imam Syafi'i pun tak kata Hambali sesat. Kau nak baca, baca. Kau tak nak baca, sudah terpulang. Itulah nama dia, meraihkan ilmu. Hari ini siapa yang baca doa kunut dikata sesat, masuk neraka. Takkan Imam Syafi'i masuk neraka? Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Kamu 70, qul ya ayyuhal kafirun pun tak jumpa lakum dinukum. Sibuk. Lakum dinukum tak jumpa. La ilaha illallah. Tolak jadi imam, tak pernah jadi imam. Atau dia menolak pun sembahyang maghrib. Ada? Tolaklah Zuhur boleh lah itu dia. Atau maghrib masalahnya. Maghrib. Maghrib ni ada bunyi. Zuhur tak ada bunyi. Jenis ni nak tolak Imam Syafi'i. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni Al-Quran yang saya ni Al-Quran beserta terjemahan. Imam Malik tok guru pada Imam Syafi'i pula. Imam Malik dia tulis kitab Al-Muwatta', kitab fiqh. Kitab fiqh Al-Muwatta' ni tuan-tuan, 2 kali ni tebal ni, 2 kali tebal Quran ni. Bayangkan, Imam Syafi'i dia hafal daripada muka surat pertama sampai muka surat belakang. Orang Gopin sebut word by word. Satu pun tak jatuh. Word by word, tuan-tuan. Punya kuat ingatan Imam Syafi'i. Masya Allah. Tuan-tuan nak lawan apa dengan dia? Jadi janganlah kita kata ulama-ulama dulu buat, mereka tu sesat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikr. Tanyalah kamu pada orang yang tahu. Ahlu zikr. Ahli zikri itu siapa? Ulama-ulama yang jenis ni lah. Allah kata tanya pada ulama kalau kamu tidak tahu. Mereka tu ulama. Tiba-tiba bila kita baca lah, dapat pahala. Oh tak betul, Syafi'i tak betul. Kami ikut Hambali. Hambali tak baca. Hambali itu pun anak murid Syafi'i. Dan Hambali kata, tok guru aku tak ada apa, aku tak nak baca, dia nak baca, terpulang. Itulah nama dia, meraihkan ilmu. Tapi hari ini bila datang ke tempat kita setengah ustaz, nah, haram, neraka. Hambali pun tak pernah kata haram, kau kata haram. Kau siapa? Kau siapa? Sekolah rendah main bola pakai seluar pendek. Imam Syafi'i pernah pakai? Kau terkata 5 tengok TV. Gini terjegat tengok ni. Imam Syafi'i ada TV zaman dia? Imam Syafi'i ke, Imam Hambali ke, Imam siapa ke, mata ni mana ada tengok konsert. Tuan-tuan ni duk kata alim tapi malam tengok TikTok. Tergelek anak dara tu. Siapa yang salah? Ku tak tahu. Duk tengok lepas maghrib atas jadah tu. Gini tengok perempuan tergelek pakai seluar pendek. Beli baru tuan-tuan, benda ni senang je tuan-tuan. Masjid cantik, mikrofon gerak-gerak beli baru tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang saya hormati, ulama-ulama dulu Allah jaga mata, Allah jaga telinga. Dan mereka tak kata pun mereka ulama. Tapi ilmu mereka sampai sekarang. Sebab tu kalau kita tengok orang baca kunut, bacalah. Kalau kita tengok orang tak baca doa kunut subuh, okey. Dua-dua boleh. Simple. Kita pergi Mekah. Ada kita kata Imam Mekah tu, oi kunut.
Oi, ikut elok ya. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Tak ada kunut, elok ya. Pasal apa kita bila balik ke Malaysia, ada tok imam tak baca kunut, kita marah. Woi, kunut. Hari tu kau pergi umrah, elok je tak baca kunut. Begitu juga kalau kita tengok orang baca kunut, tak ada hilang tangan, amin, amin, doa. Pun salahnya Nabi pernah buat. Itulah namanya meraihkan ilmu. Jangan kita cakap, dia salah, aku je betul. Dia bid'ah, masuk neraka. Engkau, aku masuk syurga. Janganlah macam itu, tuan-tuan. Dalam hidup kita ni luas. Tak, Ustaz? Saya betul, Ustaz. Saya nak cakap satu pada Ustaz lah. Okey, abang nak cakap apa? Apa yang Nabi betul buat, saya ikut. Nabi tak buat, saya tak ikut. Abang baca Quran. Baca. Pergi ambil. Pergi ambil. Baca. Bacalah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Kenapa abang pandai baca? Orang tanya dia gelak pula. Kita orang Islam ni, Ustaz, kalau tak baca, tak boleh baca, malu lah Ustaz. Oi. Okey, sekarang saya buang baris. Saya buang baris, saya buang titik. Nak baca? Apa? Macam mana nak baca? Baris tak ada, titik tak ada, apa? Kata dia. Hai, abang kata abang nak ikut zaman, abang nak ikut Nabi. Zaman Nabi dulu tak ada baris. Zaman Nabi dulu bukan ada baris atas, baris bawah, baris depan 69, 99, tak ada. Bacalah. Yang ditulis baris itu 300 tahun lepas Nabi wafat, baru ulama-ulama tulis. Yang diperbanyakkan Al-Quran tu zaman Sayyidina Osman. Diperbanyakkan Al-Quran, tulis baris-baris dan sebagainya. Diperkenalkan di zaman Osman, sebab tu namanya Quran Resam Osmani. Sebab Islam dah sampai ke negara China, Islam dah sampai ke Afrika, Islam dah sampai kepada Nusantara, India. Mereka tak pandai bahasa Arab. Maka ulama-ulama ni bijak. Mau'izah tadi ni bijak tentang bifadlillah. Dia orang bubuhkan baris atas, bubuhkan baris bawah, bubuhkan ta 2 titik, ya baris 2 titik. Akhirnya bolehlah dibaca. Sebab kita bukan orang Arab. Zaman Nabi tak ada baris-baris tu, tuan-tuan. Jom tengok, mana ada. Cuba tuan-tuan baca tengok. Qobat lahum menung. Begini tengok. Ini fa ke qaf. Sampai ke subuh tak bunyi. Jadi jangan cakap macam itu. Yang kita belajar Quran sekarang ni ustazah mengajar. Zaman Nabi dia tak bubuh ma'rid li sukun, mak jaiz. Ulama-ulama selepas itu yang bubuhkan nama dia. Adakah kita nak kata bid'ah? Tak, itu benda yang baik. Aduh, raikanlah ilmu. Ilmu Allah ni terlalu luas. Abang bayar zakat? Bayar. Zakat fitrah? Bayar RM7.10 bayar. Zakat beramal? Bayar Ustaz. Esok nak bakar hari kiamat. Ui, tidak lah Ustaz. Bayar dengan apa? Duit lah. Duit apa? Duit khotah. Nabi Muhammad bayar zakat dengan duit khotah. Tak kata bid'ah pula. Mana yang datangnya bayar duit guna duit khotah? Nabi bayar kurma dengan kurma. Bayar gandum dengan gandum. Kau bayar apa dengan apa? Duit. Mana datang duit? Inilah ilmu. Adanya ijtihad dan sebagainya. Janganlah kata bid'ah. Astaghfirullahalazim. Sikit-sikit bid'ah kan huru-hara tuan. Sebab dia tak meraihkan ilmu. Bila kita meraihkan ilmu, luasnya ilmu Allah ni tuan-tuan, kita akan jadi orang yang hormat menghormati. Tadi saya sebut tentang sakit jantung.
Ada orang di satu tempat, dia urut jantung. Doktor kata jantung dia tersumbat. Doktor nak masukkan stand, doktor nak belah. Dia pergi buat rawatan jantung. Orang ni dia urut je. Dia urut. 2 kali urut. Pergi cek balik doktor, dah okey dah. Adakah kita nak kata tak betul kamu ni? Yang betulnya belah. Sekarang tak payah belah, dia urut saja. Dengan izin Allah sembuh. So kita nak kata apa? Cubalah hormat ilmu orang, tuan-tuan. Masalah kita hari ni, kita mengatakan bahawa yang aku saja betul, yang lain-lain tak betul. Semalam saya jumpa dengan satu anak muda. Umur dia 26 tahun. Dia tingkatan 1, 13 tahun. Tiba-tiba pengsan. Duk saja-saja ni pengsan. Lepas pengsan, dia lumpuh daripada pinggang sampai ke kaki. 7 tahun, tuan-tuan, dia lumpuh. Macam-macam perubatan dah. Sampai tutup buku dah, baliklah. Tak ada harapan sembuh. Boleh bercakap, boleh buat kerja, belajar boleh, tapi lumpuh daripada pinggang ke bawah. Semalam dia hantar saya naik kereta, dia belanja saya makan. Saya tanya dekat dia, dah sihat? Alhamdulillah. Sekarang buat apa? Saya belajar dekat universiti. Macam mana boleh sihat? Saya tanya dia, dulu awak lumpuh 7 tahun. Macam mana awak boleh sihat? Awak makan ubat doktor? Makan. Awak buat rawatan hospital? Buat. Lega? Tak lega-lega. Akhirnya doktor kata baliklah, tak payahlah, discharge, memang tak ada tumbuh dah. Saya buat tak. Saya doa. Satu hari saya pergi buat pendaftaran universiti. Dia doa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku, Allah, ya Allah, aku nak belajar, ya Allah. Pagi tu dia kata, ustaz boleh berjalan dengan elok sampai sekarang. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Nama anak muda tu nama dia Iqmalu, nama dia. Dia sebut apa? Doa daripada mak bapak, doa daripada guru-guru yang Allah. Dan dia amalkan 3 benda. Madu, habbatus sauda, dicampur dengan satu lagi madu lebah, madu lebah tualang, campur dengan habbatus sauda. Campur dengan satu lagi produk, saya tak nak sebut di sinilah, ada dia bagi kat saya tu. Ini Allah Ta'ala izinkan saya, ustaz, dengan izin Allah. Takkan kita nak kata itu bukan ilmu Tuhan? Itulah nama dia, bifadlillah. Allah Ta'ala kata dalam ayat 58 ini, itulah kelebihan Allah. Carilah kelebihan Allah tu, tuan-tuan. Jangan hanya pegang pada satu saja. Ilmu Allah sangat luas. Kalau dalam bab fiqh, hormat menghormati. Dalam bab tasawuf, hormat menghormati. Yang tu pun ilmu, yang tu pun ilmu, yang tu pun ilmu.